membenarkan untuk dibahas dalam Dewan, cuma yang berhormat di sini dari para empat dibenarkan yang berhormat masih boleh membangkitkan isu-isu ini semasa menteri menjawab nanti. Jadi saya mohon pada waktu ini diberikan masa yang lebih tentang isu ini dibahaskan ya untuk diberi jawapan yang lebih mengenai ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Menteri atau Timbalan Menteri untuk memberi jawapan. Sila Timbalan Menteri teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih Tuan Yang di-Pertua. Terlebih dahulu izinkan saya merakamkan ucapan setinggi terima kasih di atas keprihatinan semua ahli yang berhormat yang telah pun membahaskan isu-isu di bawah Jabatan Perdana Menteri, Parlimen dan juga Undang-Undang sepanjang tempoh usul menjunjung kasih dan perbahasan titah diraja dalam sesi sidang Parlimen Dewan Rakyat pada kali ini. Dan untuk makluman ahli Dewan Yang Mulia ini, seramai 47 ahli yang berhormat telah pun membahaskan pelbagai isu yang berkaitan dengan Parlimen dan Undang-Undang, dan saya akan menjawab persoalan-persoalan yang dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat yang hanya berada di dalam Dewan Rakyat pada masa ini, memandangkan terdapat lebih 80 soalan yang dikemukakan berkaitan dengan Parlimen dan juga Undang-Undang. Bagi ahli-ahli yang berhormat yang tiada dalam Dewan, maka saya akan menjawabnya secara bertulis. Sebelum saya menjawab pertanyaan yang telah pun dibangkitkan oleh ahli-ahli yang berhormat, izinkan saya merapat sembah menjunjung kasih titah diraja oleh Duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong ke-16 semasa Majlis Istiadat pembukaan mesyuarat pertama penggal kelima Parlimen ke-14 tahun 2022, 28 Februari yang lalu. Isu-isu yang dibangkitkan di bawah bidang Parlimen dan Undang-Undang akan dijawab secara bersekali berdasarkan kepada kluster-kluster isu seperti berikut. Yang pertamanya, kebebasan institusi kehakiman dan juga perundangan. Yang kedua, berkenaan dengan inisiatif di bawah memorandum persefahaman dan juga kestabilan politik. Ketiga, berkaitan dengan pemerkasaan institusi Parlimen. Keempat, penambahbaikan sistem pilihan raya. Yang kelima, integriti dan juga anti rasuah, serta yang terakhir, isu-isu yang berkaitan. Tuan Yang di-Pertua, berkenaan dengan kebebasan Badan Kehakiman dan Perundangan dalam memacu negara untuk mengharungi cabaran yang dihadapi kini, kerajaan memberi komitmen bahawa kebebasan Badan Kehakiman dan Perundangan sentiasa akan dipelihara. Yang berhormat Kota Belud, Kalabakan, Putatan, Tuaran, Pucung. Menteri tanya saya cukup bersang kehakiman boleh ya? Kejap, saya baru nak mula. Minta Menteri habiskan. Kejap, saya baru nak mula Yang Berhormat. Okey. Terima Nanti kasih, minta Yang Berhormat. Ya. Yang Berhormat Kota Belud, Kalabakan, Putatan, Tuaran, Pucung, Keningau, Libaran dan Kota Raja. Ada di antara ni yang ada, jadi saya jawab secara bersekali. Ya. Membangkitkan isu keputusan Final Award yang telah pun dikeluarkan oleh Penimbang Tarikh Dr. Gonzalo Stampa, yang mana pun telah Yang Berhormat Menteri jawab dengan panjang lebar sewaktu perjanjian Menteri pada 10 Mac yang lalu. Sekali lagi, kita tekankan bahawa kerajaan komited untuk mempertahankan kedaulatan negara, terutamanya negeri Sabah, dan tidak akan berdiam diri serta akan bertindak untuk mencabar segala tindakan yang akan diambil di mana-mana dan pada bila-bila masa saja selain tidak mengiktiraf keputusan yang diambil oleh Penimbang Tarikh tersebut. Jadi saya memohon supaya ahli-ahli yang berhormat memberikan sepenuh sokongan kepada kerajaan untuk memastikan tindakan yang diambil bagi mencabar keputusan ini ianya dapat dilaksanakan tanpa gangguan politik supaya kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Yang berhormat Menteri Kota Belud. Silakan. Saya ingin tanya, setelah apa tindakan yang dilakukan oleh kerajaan persekutuan sekarang ini, apa jaminan bahawa Mahkamah Arbitrasi ini akan selesai? Kalau YB Menteri lihat sekarang ini, semasa senatorial debate di Philippines ya, mereka menghadapi pilihan raya, dia debate openly tentang klaim tentang Sabah ini. Openly debate. Ya, jadi saya hairan kenapa kita sangat takut untuk membahas perkara ini. Kenapa kita tidak hadapi perkara ini? Kita cakap kita tidak recognize. Bercakap begitu tidak akan menyelesaikan masalah. You should tell the Philippines to drop the claim over Sabah. Yang berhormat Menteri ada di sini, KLN ada di sini. Boleh panggil wakil Philippines ke pejabat beliau untuk meminta supaya Philippines drop
claim over Sabah ini. Tell them once and for all. Hadapi dan muktamadkan. Takkanlah orang Sabah mau tunggu sampai 1000 tahun lagi mengenai isu ini. Setiap kali pilihan raya timbul. Setiap kali pilihan raya timbul. Pada saya, kadang-kadang saya merasa apa? Minyak kami kamu mau, tapi soal keselamatan, kamu tidak pula usai. Terima kasih. Okey, sedikit tambahan Yang Berhormat Menteri. Ya, boleh Menteri? Okey, saya merujuk kepada apa yang Berhormat Menteri sebut tadi berkenaan dengan kita akan pertahankan. Saya amat berterima kasih tentang kenyataan ini. Cuma yang menjadi persoalan kepada kita Yang Berhormat Menteri, apabila saya melihat kepada surat yang pernah diberikan oleh bekas Peguam Negara, Tommy Thomas, yang mengatakan bahawa masih ada bayaran. Apa sebab persoalan di sini? Apa sebab kerajaan Malaysia membayar sejumlah 5,300 ini kepada Sultan Sulu? Sedangkan saya selaku rakyat Sabah, saya agak terkejut apabila mengetahui bahawa ada bayaran telah dilakukan oleh Kerajaan Persekutuan kepada Sultan Sulu ini. Adakah perjanjian Malaysia tahun 1963 apabila Kobel Commission memilih kita membuat keputusan kita ingin merdeka, membentuk Malaysia, apa sebab kerajaan masih mengiktiraf tentang tuntutan pada tahun 1878 ini dan bayaran dibuat oleh Kerajaan Persekutuan? Jadi kalau kita tidak mengiktiraf tuntutan Sulu, apa sebab kerajaan Malaysia membayar 5,300 ini kepada waris Sultan Sulu? Itu yang saya ingin tanya kepada Yang Berhormat Menteri, diharap agar dapat memberikan penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Sepangga. Sila Menteri. Terima kasih Yang Berhormat, kedua Yang Berhormat yang telah pun membangkitkan isu tersebut, dan saya juga faham dan juga kita melihat bahawa perkara ini cukup serius sekali. Sebab itu saya tekankan bahawa kerajaan memberikan sepenuh komitmen kerajaan untuk memastikan supaya keadilan dapat ditegakkan. Dan sebab itu saya sekali lagi dengan rendah diri memohon supaya kita melihat bahawa di sini arbitrator, penimbang tara, bukannya mahkamah, yang mana seorang individu yang telah pun dibuktikan hilang kelayakan ataupun telah terbatal. Jadi kerajaan melaksanakan tindakan sewajarnya. Jadi kerajaan ingin menangani isu ini dengan berhati-hati. Jadi saya mohon Yang Berhormat sekalian memahami situasi yang kita sedang berhadapan, dan supaya kita dapat melaksanakan apa juga yang telah kita rancangkan itu untuk mencabar keputusan ini tanpa gangguan politik, supaya kedaulatan negara sentiasa terpelihara. Tuan Speaker, Timbalan Menteri, isu yang sama boleh saya sambung sedikit? Saya rasa saya dah jawab Yang Berhormat, saya secukup. Actually, sebenarnya tapi Yang Berhormat, pandangan Yang Berhormat boleh kita minta. Silakan. No, soalan Silakan. saya nak sambung daripada soalan Sepangga. Silakan. Sebab jawapan yang diminta oleh Sepangga itu ada dalam buku Tommy Thomas. Dia jelaskan di sana, dan saya harapkan Timbalan Menteri buat penjelasan itu, tapi setakat ini tak dengar. Ada latar belakang dia, saya tidak tahu semua butiran, tapi ada asasnya untuk bayaran 5,700 ringgit itu setiap tahun. Tapi itu bukan relevan kepada tuntutan berbilion-bilion yang sekarang dibangkit dalam kes arbitration yang sedang ada. Tapi yang penting Timbalan Menteri, cadangan saya kepada kerajaan ialah isu ini membimbangkan, dan saya cadangkan kerajaan pusat keluarkan statement, kenyataan yang jelas, yang terperinci. Contohnya soalan Sepangga tadi sangat penting. Apa asas bayaran yang setahunan yang 5,700 ringgit itu? Menjelaskan secara terbuka, secara telus kepada rakyat Malaysia. Dan dari masa ke semasa, apa-apa tindakan yang dibuat oleh kerajaan untuk membatalkan atau ketepikan penghakiman atau perintah yang dikeluarkan oleh arbitrator ini mesti dijelaskan kepada rakyat, khususnya pada rakyat Sabah. Dan ini patut dibuat. Kalau dibuat dengan macam itu, kepercayaan kepada komitmen kerajaan yang disebut tadi, yang kita menghargai, komitmen kita lebih jelas. Tapi kalau kita bagi jawapan yang jelas, yang terperinci, memang ada keraguan lah dan kebimbangan apa yang jadi, perlukah Malaysia bayar dan sebagainya. So, jadi saya harap cadangan saya akan diterima dan maklumat kerap terperinci dikeluarkan kepada rakyat Malaysia secara melalui kenyataan regular statements lah. Itu yang saya minta. Terima kasih yang belum. Cadangan yang Berhormat Menteri. Minta penjelasan. Cadangan. Ini tadi yang Berhormat Menteri, kalau boleh saya mencadangkan boleh? Boleh saya Tentang minta isu ini. soalan? Boleh Yang Berhormat Menteri? Menteri. Terima kasih Tuan Yang Ketua. Saya rasa cukuplah sebab Cadangan. Penting ni boleh. Yang Berhormat bagi, kalau cadangan kita boleh silakan. Cadangan. Sepanggar
Okey, terima kasih Yang Berhormat Menteri. Kalau saya boleh mencadangkanlah, because kegusaran rakyat Sabah tentang isu keselamatan ini cukup mendalam. Yang Berhormat Menteri pun tahu sehingga ke hari ini pantai timur Sabah masih berada di dalam curfew disebabkan oleh ancaman daripada negara jiran kita Filipina. So saya mencadangkan, kalau kita melihat kepada negara-negara yang menuntut sesuatu, macam contoh China tuntut seperti apa yang mereka lakukan? Mereka membina pangkalan tentera di sana. So saya mencadangkan kepada kerajaan agar untuk menunjukkan komitmen kerajaan persekutuan tentang isu keselamatan di Sabah, saya mencadangkan agar dibina satu pangkalan terbesar negara di pantai timur Sabah dan kemudian keluarkan pantai timur Sabah ini daripada curfew untuk membuktikan kepada Filipina bahawa Malaysia serius mempertahankan negeri Sabah ini daripada diklaim oleh negara Filipina. Terima kasih. Terima kasih Semangga. Tuan Speaker, boleh saya Okey, tanya terima soalan kasih. Perdana Menteri berkenaan dengan jawapan diberikan oleh Timbalan Menteri. Timbalan Menteri menyatakan bahawa kerajaan dalam proses nak ambil tindakan. Kemudian minta supaya tidak ada campuran politik dan sebagainya. Tapi Timbalan Menteri kena faham, ini bukan soal politik, kita ahli parlimen. Apa yang dibangkitkan oleh Sepangga dan Kota Belud itu cukup penting. Kita nak supaya ianya dijelaskan dalam Dewan Yang Mulia ini, apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan, bila dan apakah hasil yang ingin kita capai melalui tindakan itu, supaya kita dapat berikan maklumat tersebut kepada seluruh rakyat Malaysia yang juga ingin tahu perkara itu. Jadi boleh kita dapat jawapan selain daripada just a general statement kita akan ambil tindakan and that sort of thing. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. 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 Sikit Kota Belud, silakan. Yang Menteri sikit ya. Kejap, Kota Belud kita bagi ni. Shalom. Silakan. Sepang. Terima kasih kepada Menteri. Menteri, saya tadi agak minta maaf, with respect, saya agak terkejut bila Menteri kata tadi arbitration bukan mahkamah. Betul, saya setuju. Arbitration bukan mahkamah. Tetapi kalau kita jawab itu, seolah-olah kita meremehkan award yang diberikan oleh Badan Timantara ini. Dan Menteri pun tahu dalam kes-kes yang melibatkan UNDP pun banyak kes-kes yang melibatkan Timantara. Jadi saya menyadangkan jawapan tadi tu kalau boleh abandon ataupun tarik balik. Sebab apa? Jawapan itu nampaknya menunjukkan seolah kita tidak menghormati keputusan Timantara. Jadi saya harap Menteri, kalau boleh Timbalan Menteri tarik balik itu, dan kalau boleh kita bersama-sama kita menyokong sebarang tindakan untuk ketepikan award itu. Okay, terima kasih. Terima kasih. Sepang, saya menyatakan bahawa penimbang tara juga adalah penting, dan apa juga keputusan ataupun yang diberikan juga dengan pihak mahkamah juga adalah penting. Dan saya nak maklumkan di sini apa juga yang telah pun dibangkit oleh Yang Berhormat sekalian, telah pun dibangkitkan kepada Yang Berhormat Menteri pada 10 Mac yang lalu. Jadi memang di dalam handset pun semua ada dan telah pun dijawab dengan panjang lebar. Jadi saya kira apa yang telah pun dibangkitkan oleh Yang Berhormat telah pun dijawab secara terperinci oleh Yang Berhormat Menteri. Jadi tak perlu saya ulangkan. Yang Kota Belud, saya faham apa yang menjadi kerisauan, kebimbangan Yang Berhormat. Yang Berhormat Menteri, ini bukan kerisauan yang kita buat baru-baru bah. Saya faham. Ini kerisauan yang setiap kali pilihan raya dia akan timbul. Yang Tuan Speaker, saya setuju. Tadi saya yang dibangkitkan oleh YB Sepanggar, saya sudah cakap dalam bahas Tita Diraja saya untuk meletakkan aset militeri kita di tempat yang strategik. Yang Berhormat Puchong juga tadi mengatakan, sebab itu saya bawakan usul ini untuk dibincangkan di dalam Dewan. Kita tidak boleh sekadar mengeluarkan statement. Kalau Yang Berhormat Timbalan Menteri perasan, sekarang ini seolah-olah bukannya pewaris sulu yang tuntut tahu. Ini kerajaan Filipina, dia openly debate this. So kita tidak boleh hanya mengeluarkan statement semata-mata. Kenapa kita tidak bagi tahu once and for all? Bagi tahu dengan diorang bahawa tolong turunkan tuntutan Sabah ini daripada kamu punya konstituensi. Turunkan tuntutan Sabah ini daripada Act 5446 of the Philippines. Once and for all. Menteri KLN ada di sini. Saya harap perkara ini diambil pandangan yang sangat serius. Ya, kita selesaikan, hadapi perkara ini. Jangan takut, kita hadapi perkara ini, selesaikan once and for all. Tamatkan. Terima kasih Kota Belud. Terima kasih Kota Belud. Bolehkah saya bertanya juga? Yang Berhormat dan Datuk Speaker, Silakan. saya nak tanya aja, adakah kita mengiktiraf penimbang tara dari Spain ini? Adakah kita mengiktiraf? Adakah mereka mempunyai jurisdiction terhadap apa yang berada dalam negara ataupun apa yang dikemukakan oleh pihak-pihak tertentu ini? Terima kasih, Saya ingin tahu.
Sila Menteri. Timbalan Menteri. Terima kasih Buford. Jadi bagi menjawab soalan ini, kita melihat bahawa kerajaan telah pun mengambil tindakan perundangan untuk mencabar kesahihan validiti pelantikan Penimbangtara dan juga proceeding Timbangtara tersebut di mahkamah tempat Timbangtara tersebut, iaitu di Madrid, Sepanyol. Seperti berikut Yang pertamanya memohon pengiktirafan dan juga penguatkuasaan perintah deklarasi dan juga injunksi bagi menghentikan proceeding Timbangtara di Sepanyol yang mana telah dikeluarkan oleh Mahkamah Tinggi Sabah pada 14 Januari. Dan yang keduanya mohon pembatalan pelantikan Penimbangtara. Jadi pada 29 Jun 2021 Mahkamah di Madrid telah perintahkan bahawa serahan notis kepada Kerajaan Malaysia tidak teratur. Dan sebab itu 7 hingga 8 Julai Mahkamah Madrid telah mengeluarkan perintah-perintah selanjutnya membatalkan pelantikan Penimbangtara. Dan oleh itu semua tindakan dan keputusan Timbangtara tersebut adalah terbatal dan tidak sah dari segi undang-undang. Jadi sebab itu juga memohon untuk mengenepikan partial award on jurisdiction bertarikh 25 Mei 2020 yang dikeluarkan oleh Penimbangtara, yang mana Mahkamah Madrid pada 13 Oktober 2021 telah pun memutuskan bahawa partial award on jurisdiction adalah tidak sah dan juga terbatal. Dan juga memfailkan satu aduan jenayah criminal complaint kepada Peguam Negara Sepanyol pada 14 Disember 2021 terhadap Penimbangtara, memandang beliau telah pun mengingkari keputusan Mahkamah Tinggi bertarikh 29 Jun 2021 dengan meneruskan proceeding Timbangtara di Perancis. Jadi sebelum itu, sebelum final award dikeluarkan pada 28 Februari 2022, kerajaan juga telah mengambil tindakan perundangan bagi menangani tuntutan tersebut di Perancis. Antaranya dengan memfailkan rayuan kepada Perintah Mahkamah Tribunal di Grand Instance di Paris, Perancis bertarikh 29 September 2021 yang telah mengiktirafkan partial award on jurisdiction yang telah pun dikeluarkan oleh Penimbangtara pada 25 Mei 2020, yang mana rayuan tersebut telah pun dipohon oleh penuntut di Paris, Perancis secara ex parte dan tanpa pengetahuan kerajaan dengan tujuan untuk memintas keputusan Mahkamah Madrid bertarikh 29 Jun 2021, dan juga memfailkan permohonan penggantungan perintah tersebut pada 16 Disember 2021. Mahkamah Rayuan Perancis telah pun membenarkan permohonan untuk menggantung perintah tersebut bagi memastikan tiada award dikeluarkan oleh Penimbangtara sebelum permohonan rayuan terhadap perintah tersebut diputuskan oleh mahkamah. Memandangkan kerajaan Malaysia tidak mengiktiraf tuntutan tersebut, kerajaan telah pun memfailkan permohonan untuk membatalkan final award bertarikh 28 Februari 2022 di tempat Timbangtara tersebut, seat of arbitration dengan izin, iaitu di Paris, Perancis, bagi memastikan final award yang tidak sah tersebut tidak dikuatkuasakan di bawah New York Convention oleh penuntut pada bila-bila masa, dan di mana juga agar kepentingan kerajaan sentiasa terpelihara. Jadi di bawah Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Award, New York Convention, award yang dikeluarkan oleh Penimbangtara di negara anggota Convention tersebut boleh dikuatkuasakan di mana-mana negara anggota yang lain konvensi tersebut. Jadi memandangkan usaha yang sedang dijalankan untuk membatalkan final award tersebut dan mencabar semua tindakan yang diambil oleh penuntut, semua maklumat terperinci mengenai hal ini tidak dapat didedahkan bagi memastikan usaha serta tindakan kerajaan untuk memelihara kepentingan negara tidak terjejas. Saya harap dengan apa yang saya sebutkan ini dapat memberikan sedikit gambaran yang mana menunjukkan komitmen kerajaan Malaysia serta keseriusan kita mengambil kira tentang perkara ini. Yang berhormat. Yang berhormat Menteri. Yang berhormat Menteri. Last Yang berhormat Timbalan Menteri. Baik. Tengok macam mana persistennya mereka. Daripada Madrid pergi Paris. Paris ini yang terbaru tahun 2022 Februari. Sebab itu saya bagi tahu ini bukan soal iktiraf atau tidak iktiraf tentang arbitrasi award ini. Ini tindakan kita yang tegas next. Apa yang kita mau buat? Saya punya goal adalah untuk dibawa bahas dalam Dewan ini supaya kita sebagai ahli Parlimen Kerajaan Persekutuan Malaysia sebulat suara untuk bagi tahu dengan kerajaan Filipina untuk drop klaim ini over Sabah. Once and for all. Dengan tegas. Ini suara yang berat Bani. Kalau kita bersama dalam Parlimen, itulah goal saya untuk bawa usul ini. Tuan Speaker. Saya harap Menteri Undang-Undang faham ya. Terima kasih Yang Berhormat. Gol Yang Berhormat juga adalah merupakan gol kita juga. Sama-sama kita masuk dalam gol. InsyaAllah. Ya, serius sangat.